Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel. Apa sudah jadi hubungan di antara Patipas dan juga Bersatu? Kalau kita lihat hari ini, ya seakan-akan ya kedua-dua parti ini mau menunjukkan bahwa Patipas adalah hebat, yang satu lagi mau menunjukkan parti Bersatu hebat. Jadi apa yang berlaku sebenarnya sahabat semua, sehingga Muhyiddin membuat kenyataan hari ini dan akhirnya Muhyiddin kena berus kepala oleh pemimpin veteran daripada Parti PAS. Jadi menarik untuk saya kongsikan bersama dengan Anda apa sebenarnya yang berlaku sahabat-sahabat semua. Tapi jangan lupa juga untuk terus support Alright Napa Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. So mari kita ikuti berita gempak hari ini. Ini dia sahabat semua, katanya Muhyiddin bangkit isu remeh, PAS tegur Muhyiddin sokongan tepu. Apa sebenarnya maksud yang dinyatakan oleh pemimpin veteran daripada Parti PAS sahabat-sahabat semua. Jadi kalau kita lihat Marsyidul Am Hashim Jasin berkata kejayaan PN menakluk 4 negeri dan meluaskan pengaruhnya di Selangor kerana kekuatan setiap parti, katanya. Seorang pemimpin PAS hari ini menegur sekutunya Bersatu supaya tidak membangkitkan isu remeh susulan kenyataan Muhyiddin mendakwa sokongan terhadap PAS sudah tepu sebelum bergabung di bawah Perikatan Nasional. Marsyidul Am Hashim Jasin berkata, kejayaan Perikatan Nasional menakluk 4 negeri serta meluaskan pengaruhnya di Selangor kerana kekuatan setiap parti, bukannya menunjukkan ada parti yang lebih kuat atau hebat. Beliau mengakui sebelum ini PAS menjalinkan hubungan dengan DP dan PKR di bawah Pakatan Rakyat dengan pencapaian yang tidak sehebat pada PRU 15 dan juga PRN. Jadi kebetulan dengan Bersatu kita berjaya, itu bukan menunjukkan ada parti yang kuat atau sebaliknya. Dan bagi saya, katanya, tak sepatutnya dibangkitkan. Kita buat sama-sama. Itu yang bagi kejayaan. Saya harap Bersatu bangkitkanlah perkara lain, katanya. Bukan perkara remeh-temeh antara parti kita ini. Bersatu dan PAS, benda itu kita selesai cara senyap, katanya kepada FMT. Dalam temu bual bersama FMT semalam, Muhyiddin berkata, PAS yang bergerak solo tidak merekodkan jumlah kemenangan majoriti besar dinikmati dan kini selain menang 4 negeri dan hampir menawan Selangor, mengambil contoh situasi sebelum PRU November lalu. Untuk rekod, PAS menang 43 kerusi parlimen pada PRU 15, pencapaian terbaiknya sejak menyertai pilihan raya yang dilabel ramai sebagai gelombang hijau kerana penguasaan terutamanya di kerusi majoriti pengundi Melayu dan Islam. PAS juga mengekalkan pentadbiran di Kedah, Kelantan dan Terengganu selain merampas Perlis yang sekian lama menjadi kubu kuat Barisan Nasional. Hashim bagaimanapun mengakui kerjasama politik dengan Bersatu mempunyai kelebihan berbanding rakan sekutunya sebelum ini, ya, dan antaranya ya DAP, namun tidak mau perkara itu dibangun kerana khawatir tujuannya kurang elok, katanya. Jadi lebih baik kita tumpuk kerja kita, nilailah diri masing-masing. Kita kena ingat musuh Bersatu bukan PAS, musuh PAS bukan Bersatu, ada musuh lain yang lebih besar, misalnya DAP, katanya. Ya, tidak habis-habis sekali lagi menjual nama DAP. Sedangkan di antara mereka sahabat semua, apa yang kita boleh lihat hari ini, masing-masing ya mau menunjukkan parti siapa yang hebat. Terutamanya kenyataan daripada Muhyiddin. Ya, apabila Muhyiddin mengeluarkan satu kenyataan yang mengakibatkan ya Marsyidul atau pemimpin PAS ini bangkit untuk menegur, memberi amaran kepada Muhyiddin. Antara kenyataan Muhyiddin ini yang menyebabkan pemimpin veteran PAS ini bangkit, membuat kenyataan adalah kerana kenyataan Muhyiddin mengatakan PAS perlukan PN untuk cipta pencapaian luar biasa. Itu antara kenyataan Muhyiddin sebenarnya. Jadi dalam erti kata lain sebenarnya Muhyiddin mau menyatakan kalau tiada Bersatu, ya PAS tidak akan kemana-mana. Mungkin itu yang coba disampaikannya. Ya, Muhyiddin berpendapat PAS tidak akan mampu mencipta kemenangan besar andai parti itu bergerak sendirian. Sendirian seperti sekarang, katanya. Menganggap pencapaian PAS sebagai sudah tepu, pengurus CPN itu menjelaskan hanya bergerak bersama parti lain mereka mampu membentuk cabaran yang bermakna. Dengan cara itu juga lah, katanya, kata bekas Perdana Menteri berkenaan PAS boleh mengumpul undi yang luar biasa. PAS Bersatu dan Gerakan melihat ini kerjasama dan gabungan dalam PN sebagai satu kekuatan. Mereka PAS tak boleh bersendirian. Boleh, tetapi kesannya taklah sebegini besar, menang besar antara kenyataan daripada
Muhyiddin Yassin. Contohnya dalam PRU katanya lepas majoriti mereka PAS biasanya 10.000 ke 15.000 undi, tapi Presiden PAS hadiah wang contohnya seramai 40.000 undi. Itu antara kenyataan yang dinyatakan oleh Muhyiddin. Sebenarnya dia coba menunjukkan ya dengan adanya Parti Bersatu ini PAS boleh meraih undi yang sebegitu banyak. Mungkin itu yang coba disampaikan oleh Muhyiddin. Maksudnya PAS tidak akan kemana-mana sekiranya tidak ada Parti Bersatu maupun Parti Gerakan katanya. Dalam sungguh maksudnya yang coba disampaikan oleh Muhyiddin ini, yang juga adalah ahli Parlimen Pago, yakin PAS tidak akan meninggalkan PN di sebalik kenyataan Perdana Menteri Anwar Ibrahim bahwa dia mempelawa parti berkenaan menyertai kerajaan perpaduan. Setahu saya tak berganjak sebab PAS pun bijaksana kerana tahu tiada parti politik boleh berjuang sendirian solo dan boleh bentuk kerajaan. Bersatu sendiri tak mampu bentuk kerajaan kalau bersendirian katanya. PAS pun tak mampu walaupun menang besar sikit, malah mereka lebih daripada kita katanya. Muhyiddin yang juga Presiden Bersatu berpendapat kerjasama yang cuba dibentuk antara PIS dan PAS tidak berjaya kerana kedua pihak tidak sehaluan dari segi ideologi dan pegangan agama yang berbeza katanya lagi. Jadi sebelum ini Anwar berkata dia pernah memberikan tawaran kepada PAS untuk menyertai kerajaan yang dibentuk hasil kerjasama pelbagai parti. Kurang kegagalan mana-mana pihak mendapat majoriti sudah di Dewan Rakyat. Walaupun PAS menolak tawaran itu ketika itu, Anwar berkata dia tidak akan menghalang kerjasama itu cuba diusahakan lagi pada masa hadapan. Ya, pada PRU 15 PAS memenangi 43 kursi parlimen dengan hampir keseluruhannya adalah kursi majoriti Melayu. Parti itu dengan kerjasama PN juga menawan Perlis, Kelantan dan juga Terengganu. Perkembangan itu disifatkan sebagai gelombang hijau oleh penganalisis politik tanah air. Itu dia. Ya, bagi kita sebagai rakyat sebenarnya apa yang memungkinkan mereka menang ya kerana apa yang mereka lakukan, yaitu dengan membina persepsi, menakut-nakutkan orang Melayu, menakutkan kononnya agama terancam. Ya, ini sebenarnya yang dibuat. Ya, selain daripada itu membuat hasutan, kebencian, difitnah-fitnah, ya, sehingga ramai ya di antara pemimpin-pemimpin mereka yang sudah disaman. Ya, ada saman yang sedang berjalan, ada saman yang sudah habis ya, seperti saman Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada Pesuruhjaya PAS Perak. Akhirnya menarik balik fitnah beliau ya, dan saya perlu ingatkan antara fitnah yang dilontarkan kononnya untuk menakut-nakutkan bangsa Melayu dan juga agama Islam. Kononnya kalau Datuk Seri Anwar menjadi Perdana Menteri ya, maka katanya lelaki akan berkahwin dengan lelaki, perempuan akan berkahwin dengan perempuan. LGBT akan dilaksanakan. Itu antara satu fitnah, dan saya percaya itulah juga apa yang dijajah oleh geng-geng kaki fitnah ini. Akhirnya apa yang berlaku sahabat semua? Anda tahu jawabannya. Ya, Pesuruhjaya PAS Perak merayu untuk memohon maaf dan akhirnya Datuk Seri maafkan. Tapi ternyata sudah ternyata bahwa apa yang mereka lakukan antara modus operandi mereka adalah ya dengan kenyataan-kenyataan yang berbau fitnah, tuduhan melampau. Kononnya kalau Datuk Seri Anwar jadi Perdana Menteri komunis ya, DAP akan berkuasa. Itu antara perkara yang cuba mereka lakukan. Untuk apa? Untuk menakut-nakutkan orang bangsa Melayu dan yang mereka yang beragama Islam. Kononnya Islam terancam. Bangsa Melayu terancam, sahabat-sahabat semua. Tetapi adakah ianya berlaku selepas hampir berapa bulan? Ya, hampir setahun ya kerajaan hari ini memerintah. Tidak ada yang berlaku, sahabat semua. Tidak ada pun yang dikatakan lelaki kawin lelaki, perempuan kawin perempuan. Ada perkara ini berlaku. Ingat saya apabila perkara ini, soalan ini ditanya di Dewan Rakyat, ya, Menteri Agama memberi jawaban bahwa tidak ada satu bukti seperti tuduhan yang dijajah, dilemparkan itu berlaku. Jadi maksudnya apa sahabat semua? Maksudnya itu hanyalah fitnah yang dimainkan oleh mereka. Ya, karena itu mungkin mereka yakin, ya, mungkin mereka yakin dalam PRU mungkin akan datang ini mereka boleh menjadi kerajaan. Tapi hakikatnya perkara itu tidak akan berlaku. Sebab pertama, ya, Sabah dan Sarawak menolak PAS. Kerana apa Sabah rakyat Borneo, Sabah dan Sarawak menolak? Kerana pahaman dan juga ajaran yang dikatakan seperti mana yang dinyatakan oleh Muhyiddin Yassin bahwa parti PAS adalah parti ajaran sesat, ya, ajaran yang menyesatkan. Karena itu Sabah
tidak akan sesekali menerima parti PAS untuk kalaupun ia bertanding macam di Sabah ini, pastinya rakyat Sabah akan tolak secara habis-habisan. Tolak kau-kau sahabat semua. Jadi mereka tidak akan ada peluang untuk menjadi kerajaan. Apatah lagi hari ini bersatu semakin mula retak menunggu belah. Bukan saja di Semenanjung, begitu juga dengan di Sabah, sahabat-sahabat semua. Jadi ya mustahil untuk mereka menjadi kerajaan. Walaupun mereka menang besar, mustahil juga untuk mereka membentuk kerajaan. Sebab apa? Borneo, Sabah, Sarawak, ya, rakyatnya sudah bertekad untuk menolak parti PAS, sahabat-sahabat semua. Itu pandangan saya. Bagaimana dengan Anda? Bukan hanya pandangan, tapi ini apa yang kita dengar. Ya, apabila kita minum bersama dengan rakan-rakan Sabah di sana, di luar sana minum kopi bersama, mereka mengatakan, kami mau tolak PAS. Karena apa? Ajaran yang mereka lakukan. Ajaran apa? Menfitnah. Ya, fitnah dulu lalu minta maaf. Ya, yang apabila membuat hasutan, hasutan kebencian, dan banyak lagi yang mereka lakukan. Contohnya kenyataan daripada pemimpin muda mereka. Kalau undi parti lain, ya, masuk neraka. Kalau undi mereka baru masuk surga. Ajaran apakah ini, sahabat-sahabat semua? Kalau melawan mereka, sedangkan itu PRN kononnya melawan apa? Perjuangan. Perjuangan Islam. Itu antara satu lagi kenyataan yang menyesatkan. Karena itu kami rakyat Sabah menolak ajaran seperti ini. Jadi itu pandangan saya. Bagaimana pula dengan Anda? Adakah Anda setuju atau tidak? Anda boleh berikan komen Anda dalam ruangan komen. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, dua ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tok dadah, tanya selera. Sekian je daripada Orang Dapat Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.